Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih peneraja acara Kombinasi Kehakiman Teguh Saksama. Seterusnya, hadirin yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam wawasan kemakmuran bersama. Apa kabar warga maya sekalian? Tak kala memorabilia membawa kita mengharungi kisah silam. Negara Malaysia pernah menjadi laluan perdagangan antarabangsa. Ketika itu, bahasa Melayu gah diturun menjadi bahasa lingua franca. Kehadiran berbagai budaya disambut dan diraihkan bersama. Di sinilah lahirnya sebuah cinta yang tersemai segala harapan dan bertambah menjadi warisan. Persoalannya, adakah warisan negara perlu diangkat dalam dunia hari ini? Maka, ayo bersama saya kita merungkai serutut sejarah dengan maudhu bicara warisan dijulang negara terbilang. Sebelum Aida berdas berbicara, izinkan saya merungkai benang-benang kalimat yang mengikat setiap frasa tajuk ini agar hadirin dapat menelusuri maknanya. Secara konseptualnya, warisan dijulang ialah khazanah berharga yang diangkat dan diwarisi secara turun-temurun supaya tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Negara terbilang pula merujuk kepada sebuah negara atau tamadun yang beridentiti terbilang di mata dunia. Secara konotasinya, warisan negara yang dijulang menjadikan negara Malaysia negara yang bertamadun dan beridentiti terbilang di mata dunia. Saudara dan saudari, 3 indikator agar kita perincikan bersama dalam kehidupan negara terbilang. Pepatah Melayu menyatakan bahasa menunjukkan bangsa. Hatta saya rakumkan frasa ini dengan nirmala kata saya pertama. Warisan bahasa memajukan bangsa. Warisan bahasa menjadi tunjang pemupukan jati diri bangsa. Tahukah anda, rakyat Switzerland menuturkan 4 bahasa berlainan iaitu bahasa Perancis, Jerman, Itali dan Roman. Maka semua bangsa Swiss di Malaysia, kita juga mempunyai satu bahasa kebangsaan yang dituturkan oleh masyarakat berbagai keturunan tanpa was-was. Nah, kita sewajarnya menjadikan bahasa Melayu sebagai warisan bahasa ilmu, perpaduan dan peradaban moden. Ingatlah kata Munshi Abdullah, terbilangnya bangsa kerana cemerlangnya bahasa dan julangnya bahasa Melayu, tanggungjawab kita bersama. Sidang pendengar penuh santun. Hujah kedua di bawah lebayung kata warisan budaya membentuk insan berjaya. Dalam Gurindam 12, Raja Ali Haji ada menyatakan bahawa jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Malaysia, negara yang cukup unik kerana meraihkan pelbagai budaya sebagai amalan kehidupan. Berpegang kepada adat resaman 2 risi, satu identiti kukuh tersemat menjadi panduan dan ikutan. Biar mati anak, jangan mati adat. Inilah warisan nilai dan adab yang penuh kesantunan menjadi tarikan pelancong negara luar, sekaligus meningkatkan imej negara di mata dunia. Sidang pendengar yang setia, hujah ketiga, permartabatan warisan tonggak kesejahteraan negara. Nilai budaya bukanlah penghalang ke arah mencapai kemodenan, malah ketinggian nilai budaya menjadi pencetus kepada kemajuan sesebuah negara. Di negara-negara maju seperti United Kingdom dan Jepun, industri kreatif dan warisan digiat secara aktif seiring perkembangan ekonomi negara. Di Malaysia, kerajaan terus membangunkan prasarana dalam menjulang warisan menerusi pelan tindakan dasar industri kreatif. Maka, terbinalah Muzium Negeri, galeri warisan sehinggalah taman budaya dan pusat warisan. Semuanya demi menjulang warisan negara yang kagumi di seantero dunia. Sidang pendengar penerus warisan. Tuntasnya, 3 hujah telah saya huraikan. Sebelum meninggalkan pentas ini, saya ingin anda merenung satu perkara. Lihatlah warisan tanpa jemu, sematkanlah tanpa luluh, budaya kalah tanpa lesu. Marilah kita bangkit bersama, membajai warisan negara agar terus mekar dan menjadi kebanggaan negara. Ingatlah, warisan perlu diwarisi, prosesnya tidak akan berhenti. Dan asasnya hanya satu, akar tunjang jati diri. Sekian.